A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa Muhammadin nabiyina wa rasulah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terlebih dahulu saya nak memperkenalkan nama saya. Nama saya adalah Nur Aiman Syafiq bin Baharudin. Nombor metrik D183111173 dan saya merupakan pelajar semester 5 untuk jurusan pengajian Islam. Okey, InsyaAllah pada hari ini saya akan membincangkan serta menerangkan tajuk yang saya telah pilih sendiri, iaitu berkenaan dengan tajuk mengapa kita sebagai umat Islam perlu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, insya-Allah saya akan mulakan dengan latar belakang sedikit mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Nama asal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Okey, baginda dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal bersamaan dengan 20 April 571 Masihi tahun Gajah. Okey, baginda dilahirkan di rumah Abu Talib, iaitu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau lebih dikenali sebagai bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah Al-Mukarramah. Okey, baginda wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Isnin bersamaan dengan 8 Jun 632 Masihi. Okey, baginda turut digelar sebagai alamin oleh penduduk setempatnya kerana baginda dipercayai jujur dan amanah dalam melakukan segala suruhan yang telah diberikan. Okey, insya-Allah saya akan teruskan untuk bahagian mengapa kita sebagai umat Islam perlu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini terbukti daripada penurunan ayat Al-Quran daripada surah Al-Ahzab ayat ke-59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Okey, yang bermaksud sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya dan ucapkanlah salam dengan sebenar-benar salam. Okey, kat sini nak ditekankan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya disayangi oleh kita sebagai manusia, tetapi ia turut disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala serta para malaikat dan juga penduduk-penduduk langit. Okey, kalau kita perasan ayat ini selalu kita dengar pada khutbah hari Jumaat, tak pun ia akan dibacakan pada sekali seminggu. Ia merupakan ayat yang terbaik yang kita selalu dengar. Okey, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW merupakan insan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Taala. Ini terbukti kerana Nabi Muhammad SAW mempunyai akhlak yang baik serta keagungannya serta sifatnya yang dalam meraih cinta Allah Subhanahu Taala. Okey, jikalau kita mencintai Allah Subhanahu Taala, maka kita harus mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kerana ia merupakan isyarat utama untuk kita mengejar cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, poin seterusnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah mencintai umat-umatnya. Okey, ini terbukti melalui cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar umat-umatnya diberi kesejahteraan serta dilindungi daripada siksaan api neraka. Okey, itulah sebabnya mengapa Rasulullah SAW berjuang atau berusaha sehabis mungkin demi menyebarkan agama Islam semata-mata untuk meraih cinta Allah SWT dan juga menyelamatkan umat-umatnya daripada siksaan api neraka. Itulah sebabnya mengapa kita sebagai umat Islam perlu mencintai Rasulullah SAW, kerana kasih sayang Rasulullah SAW bukan hanya sahaja melebihi kasih sayang kita kehadap diri kita, tetapi ia melebihi daripada kasih sayang seorang ibu kepada anak-anaknya. Dan lebih manisnya adalah bila mana kita mencintai Rasulullah, kita tidak hanya bertepuk sebelah tangan. InsyaAllah cinta kita turut akan dibalas dua. Okey, poin yang terakhir saya ataupun poin yang ketiga adalah keagungan akhlak Rasulullah SAW. Okey, setiap manusia pasti mencintai orang yang mempunyai akhlak yang baik.
Okey, akhlak yang baik bukan sahaja disukai oleh orang Islam sahaja, tetapi ia turut dicintai oleh orang yang bukan beragama Islam. Ia juga merupakan nilai yang terbesar yang ada di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baginda juga turut disenangi oleh rakan-rakan serta sahabat-sahabatnya apabila sahabat-sahabatnya duduk bersamanya. Itulah sebab mengapa kita sebagai umat Islam perlu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana sifat serta keagungan akhlaknya yang perlu dicontohi oleh kita sendiri demi memperbaiki diri kita di masa akan datang. Sidang hadirin yang menonton video ini, perkara yang saya dapat rumuskan daripada kisah ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan insan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini terbukti kerana keagungan serta akhlak yang terpuji bukan hanya disenangi oleh penduduk-penduduk di bumi, bahkan orang-orang di sekeliling atau penduduk-penduduk di langit juga turut disenanginya. Okey, baginda juga turut diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang baginda terhadap umat-umatnya merupakan salah satu tanda kebesaran serta keagungannya melebihi daripada orang-orang lain, kerana cintanya Nabi Muhammad SAW kepada umat-umatnya melebihi daripada dia mencintai diri sendiri. Ini terbukti daripada cara baginda bersusah payah dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu Wa Taala, bukanlah untuk kepribadian serta untuk kepentingan diri sendiri, tetapi ia mementingkan untuk kesejahteraan umat-umatnya. Okey, di akhir video ini saya nak mengatakan bahawa kita sebagai umat Islam haruslah mengingati jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berusaha menyampaikan dakwah-dakwahnya serta mengingati jasa-jasa baik baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, baginda sebenarnya bukanlah insan yang sepatutnya tidak dianggap biasa-biasa, tetapi sebenarnya ia merupakan insan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita mencintai Rasulullah SAW, serupa kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Hebatnya Rasulullah SAW bukan hanya termaktub dalam surah Al-Ahzab, bahkan Allah SWT atau Nabi Muhammad SAW telah bersabda melalui daripada kata-katanya, iaitu barang siapa yang berselawat ke atasku sekali, maka Allah Subhanahu Taala akan berselawat ke atasnya 10 kali. Ini menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW mempunyai sifat yang teragung di kalangan makhluk-makhluk yang lain. Okey, di akhir video ini saya nak memohon kepada semua orang supaya kita sama-sama memperingati Nabi Muhammad SAW dengan memperbanyakkan berselawat ke atasnya serta mendalami pengertian-pengertian daripada sejarah-sejarah baginda dalam memperjuangkan hak-hak kebebasan umat Islam. Okey, di akhir video saya nak memohon supaya penonton sidang hadirin penonton untuk sama-sama berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi. Okey, di sini saya nak memohon maaf atas kekurangan dalam menyampaikan video ini, dan saya harap supaya orang yang melihat ini dapat diberikan kesihatan yang baik serta dimurahkan rezeki selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.